أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, yang berusaha pengurusi majlis, Tuan Nazir, Timbalan Nazir, yang dihormati Imam, Tuan Imam, Imam jemputan, dan seterusnya Ustaz-Ustaz, Asatizah, Alim Ulama yang dihormati, Muslimin Muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati sekalian. Puji dan puja syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan kerana dengan limpah kurnia Allah, nikmat iman dan nikmat Islam yang sepatutnya dan kita wajib kita syukur, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan hauqalah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dihormati sekalian, di tangan tuan-tuan ada worksheet ataupun lembaran kerja untuk pengisian kuliah pada malam ini berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Lagi bagus kalau ada pen, sebab ia adalah bukan nota, dia adalah lembaran kerja, jadi kena kerja sikit atas kertas tu. Boleh insya-Allah. Semua dah dapat worksheet tu? Boleh nampak depan? Sebelum kita mula, ini adalah sebagai satu pratonton lah, yang sebenarnya kita akan adakan klinik Fatihah yang edisi penuh, versi penuh pada 7 Jun hari Ahad, pagi sampai petang. Dia punya details dia mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh hubungi pihak masjid lah untuk mendaftar dan sebagainya. InsyaAllah sijil akan disediakan bagi yang hadir penuh pagi sampai petang. 7 Jun hari Ahad itu edisi penuh. Jadi untuk hari ini lebih kurang 1 jam masa sampai Isyak nanti. Ini sebagai satu pratonton lah untuk sedikit sebanyak tuan-tuan kita share, kongsi ilmu
daripada guru-guru kami untuk tuan-tuan dan puan-puan, walaupun mungkin tidak berkelapangan hadir pada 7 Jun nanti. Yang paling penting isi daripada klinik Fatihah tu insya-Allah saya kongsikan dengan tuan-tuan pada malam ini, supaya dalam kalangan tuan-tuan dan puan-puan boleh kongsi balik kepada ahli saudara, ahli family, ahli keluarga, dan masyarakat jiran tetangga, insya-Allah, masyarakat penduduk Greenwood ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Ada tak yang lebih satu yang warna punya? Kalau tidak warna pun bagi yang satu. Siapa yang ambil warna punya tadi? Ada satu je warna. Rezeki dia lah. Terima kasih. Sorry. Bermula itu warna punya tu. Tu belakang tu. Belakang tu muslimat. Jazakallah khair. Terima kasih. Selalunya saya mengajar dalam klinik Fatihah ni tuan-tuan, saya berdiri. Ini kali pertama saya duduk ni, jadi rasa macam kaku sikit lah. Tapi kalau saya berdiri okey kot lah. Okey ya. Kena pakai mic tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar. Okey, sebelum saya mulakan, saya memperkenalkan diri saya. Orang panggil saya Ustaz Uwais. Nama penuh Uwais Al-Qarni bin Abdul Latif. Berasal daripada Kelantan. Sudah beristeri dan 2 orang anak. Dan sekarang ni bermastautin di Kelantan lah. Tetapi walaupun bermastautin di Kelantan, tetapi 2 kali ataupun 3 kali seminggu ada di Kuala Lumpur. 2 kali ataupun 3 kali. Dan sementara menunggu panggilan untuk sambung belajar di Mesir, insya-Allah selepas raya ni bertolak, insya-Allah, jika ada rezeki, umur panjang, mohon doa tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya mengambil kesempatan sementara masih ada di tanah air ini, nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, masyarakat bangsa saya seluruh Malaysia. Dan baru-baru ini saya telah buat satu pusingan You. Terima kasih. Buat pusingan You di Semenanjung Malaysia untuk berkongsi apa yang guru-guru kami kongsi tentang Al-Quran, terutamanya surah Al-Fatihah, setelah saya bertugas selama lebih kurang hampir 3 tahun sebagai juru nikah di Masjid Lama Batu 6 Gombak. Dan sekarang ni dah di akhir-akhir jawatan lah, nak letak jawatan lah sebelum nak pergi sambung Mesir ni. Jadi saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan pengantin, bakal pengantin dan wali yang akan menikahkan anak perempuan dia. Jadi saya mengambil kesempatan untuk interview, tanya, suruh dia baca surah Al-Fatihah. Daripada situ saya mengambil kesempatan untuk buat satu kajian, survey, dan mendapati beberapa perkara, beberapa kesalahan yang saya rasa perlu saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya kalau tak kongsi, kata guru saya akan berdosa, kata guru saya. Kerana apa yang saya tahu itu perlulah saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada masyarakat anak bangsa saya.
Jadi inilah hasilnya tuan-tuan dan puan-puan, maka lahirlah klinik Fatihah yang bermula daripada secara rasminya Ogos 2014. Kali pertama klinik Fatihah secara intensif, satu hari suntuk pagi sampai maghrib di Surau Al-Amin, Setapak Indah. Itu kali pertama buat di situ, dan alhamdulillah kehadiran dan sambutan yang sangat menggalakkan. Daripada situ sampailah kepada minggu lepas di Masjid Al-Khairiyah Seri Gombak, yang mana kehadiran mencapai 250 orang, penuh dewan melimpah sampai keluar. Kita cakap sampai 180 je, tapi dia ambil juga sampai 250, menyebabkan sesak. Fotografer pun nak lalu pun tak muat, macam sardin. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah dari semasa ke semasa untuk next klinik Fatihah ini yang secara intensifnya di Masjid Rahimah ini pada 7 Jun hari Ahad, insya-Allah. Jadi sebelum kita mulakan sebagai pratonton untuk malam ini, saya mohon tuan-tuan dan puan-puan memenuhi ruangan depan. Tuan-tuan muslimin memenuhi ruangan depan, kerana saya suka nak memberi suasana yang hampir kepada seperti dalam kelas seminar satu hari klinik Fatihah itu. Jadi ini bukan kuliah maghrib biasa-biasa, tapi ini dia macam kelas. Jadi setiap orang kena ada komunikasi dua hala. Jadi saya mohon muslimin yang di belakang sana penuhi depan, bukan setakat duduk depan ni untuk nak serius belajar, bukan setakat itu. Bahkan dalam satu kuliah ilmu, Allah akan turunkan sakinah, Allah akan turunkan sakinah, ketenangan ni di tengah majlis. Jadi orang yang duduk jauh tu tak akan kenalah percikan-percikan sakinah, ketenangan itu. Jadi mohon duduk ke depan, rapat lagi boleh, insya-Allah. Muslimat tu boleh rapat ke tabir depan ni lagi bagus. Lagi jauh kita dengan majlis ilmu, lagi jauhlah kita dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah itu tak akan diberi, tak akan dikurniakan kepada orang yang bermaksiat. Orang yang bermaksiat ialah orang yang jauh dengan majlis ilmu. Jadi sama-sama kita duduk rapat, insya-Allah. Sebelum kita mulakan, marilah kita bersama membaca surah Al-Fatihah, Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Sebelum kita mulakan, kita nak test dulu muslimin dan muslimat hari ini berada di Masjid Rahimah ataupun tidak. Boleh tolong saya bacakan apa yang terpampang di slide depan di bawah klinik Fatihah tu. Tolong bacakan untuk saya ramai-ramai. 1, 2, 3. Macam tak berapa ada orang sangat dalam masjid ni kan. Kita test sekali lagi. Ada berapa orang ni? 50 orang ada dah? 50 orang ha? Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Ramai orang yang tak sah solat kerana cuai ketika membaca surah Al-Fatihah. Cuai itu ada beberapa punca. Kalau ada pen boleh tolong tulis. Kalau tak ada pen pun boleh tulis juga. Imam Syafi'i, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah, orang yang susah, orang yang dhaif, dia pergi sekolah, dia pergi madrasah, dia tak mampu nak beli alat tulis. Jadi dia nak tulis ilmu yang guru dia beri, dia tulis dengan apa tuan-tuan? Dia tulis dengan ailio. Jadi siapa yang tak ada pen tu boleh tulis dengan ailio tuan-tuan. Boleh, insya-Allah ha? Punca kecuaian yang boleh berlaku dalam solat itu, yang boleh membatalkan solat ketika membaca surah Al-Fatihah itu, punca yang pertama ialah tidak berguru. Itu punca yang pertama. Tulis. Punca yang pertama ialah tidak berguru. Punca yang pertama apa dia tuan-tuan? Tak berapa dengar. Sekali lagi. Tidak berguru. Punca yang kedua
pernah berguru tetapi masih tiada guru. Tu lain sikit ayat. Tulis dulu, sekejap lagi kita terangkan. Yang pertama memang langsung tak pernah berguru, itu yang pertama. Yang kedua, dia pernah berguru tetapi sekarang ni tak ada guru. Seperti yang pernah berlaku kepada diri saya sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Masa guru yang pertama dalam hidup saya, guru Quran, ialah ayah saya sendiri, Ustaz Abdul Latif. Dia datang ke Kuala Lumpur ni untuk nak sambut cucu pertama dia. Dia datang sini, dia nak sambut cucu pertama dia, dia datang sinilah. Kemudian maghrib hari itu dia jadi makmum saya jadi imam di Masjid Lama Batu 6 Gombak. Dia jadi makmum. Isyak pun saya jadi imam, subuh pun saya jadi imam keesokan paginya. Selepas subuh, dia pegang tangan saya pergi duduk satu bucu masjid. Dia pun tanya, Along, Baba rasa Along tak akan buat kesalahan ni. Along ni guru Quran, tetapi nak bagi peringatan bahawa tempat sekian-sekian ada kesilapan yang boleh membatalkan solat. Yang mana selama ni tuan-tuan dan puan-puan, selama lebih kurang 5 ke 6 tahun masa tu, sekarang ni dah mencecah 8 tahun saya berada di Kuala Lumpur, berkongsi tentang ilmu Al-Quran dengan masyarakat di sini. Duk mengajar orang lama dah 5 tahun lebih. Tak perasan guru Quran sendiri melakukan kesalahan yang nyata sebenarnya di sisi ulama qiraat, ulama tajwid, tetapi agak tersembunyi di telinga kita sendiri. Nyata di sisi ulama tajwid, tetapi agak tersembunyi di telinga kita sendiri. Maka akhirnya barulah saya sedar bahawa guru itu berperanan sebagai kepala kereta api. Guru itu berperanan sebagai kepala kereta api, membawa gerabak dari stesen ke stesen. Kalau kepala kereta api itu dah tak ada, dah putus, maka gerabak itu tak akan sampai ke destinasi. Saya dah ada guru masa tu 8 orang guru Quran, tuan-tuan dan puan-puan, tapi masa tu dah mengajar Quran, dah mengajar, dah tak ada guru dah. Dulu pernah berguru, sekarang tiada. Maka barulah saya sedar bahawa guru sebenarnya walaupun dah mengajar Al-Quran, mesti juga ada guru, sentiasa ada guru sampai ke akhir hayat. Kerana guru itu berperanan memimpin kita, memimpin, bawa gerabak-gerabak tadi sampai ke destinasi. Itu penting berguru. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi kita terus kepada pengisian kita malam ini. Kesalahan itu terbahagi kepada 2 bahagian. Kesalahan dalam bahasa Arab disebut al-lahnu. Cuba tengok dalam handout ataupun worksheet yang saya edarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan itu. Pertama sekali kita nak bincangkan sekarang ni tentang jenis-jenis kesalahan. Dalam bahasa Arab dipanggil al-lahnu. Cuba ulang. Al-lahnu. Jadi dalam kotak di bawah al-lahnu tu boleh isikan kesalahan, itu maksud dia. Terbahagi kepada berapa tuan-tuan? 2. Yang pertama sekali al-lahnul khafi. Khafi, cuba ulang. Al-lahnul khafi. Kha bukan ha, kha. Al-lahnul khafi. Khafi itu maksud dia tersembunyi ataupun kita gelarkan dia kecil. Kesalahan kecil. Kemudian yang kedua al-lahnul jali. Cuba ulang. Jali itu maksud dia kesalahan yang besar ataupun kesalahan yang jelas. Boleh tulis dalam kotak kecil di bawah dia tu. Jadi macam mana kita nak kategorikan ataupun kita nak kenal pasti beza al-lahnul jali dengan al-lahnul khafi? Tulis dekat tempat bahagian keterangan ada garis banyak-banyak tu. Yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, al-lahnul jali, kesalahan yang nyata ni, ciri-ciri kesalahan yang nyata ni, yang pertama ialah salah baris. Salah apa tuan-tuan? Salah baris, boleh tulis. Yang kedua, salah huruf.
Itu ciri-ciri al-lahnul jali. Yang pertama apa dia tuan-tuan? Salah baris. Yang kedua, salah huruf. Jadi kita akan belajar bagaimana kesalahan-kesalahan yang kita dengar, macam kesalahan kecil sebenarnya dia adalah kesalahan besar. Al-lahnul khafi, al-lahnul khafi yang pertamanya salah, kita orang boleh kalau dalam kalangan guru-guru Quran panggil salah tajwid, tetapi lebih detail lagi salah tajwid itu salah tajwid yang bagaimana, iaitu tertinggal dengung. Sepatutnya dengung kena dengung, sepatutnya tak dengung dia pergi dengung, ataupun sepatutnya 2 harakat dia pergi baca 5 harakat. Itu adalah jenis-jenis kesalahan kecil. Yang sepatutnya 6 harakat dia pergi baca 2 harakat. Itu pun juga jenis-jenis kesalahan kecil. Jenis-jenis kesalahan apa tuan-tuan? Kecil. Okey. Sekarang itu dari segi ciri-ciri dia. Beza di antara dua ni tuan-tuan dan puan-puan, al-lahnul jali dengan al-lahnul khafi, beza dari segi hukum. Sekiranya melakukan al-lahnul jali di dalam salat, sekiranya berlaku dalam kalangan, berlaku ketika kita membaca rukun qauli. Rukun apa tuan-tuan? Rukun qauli. Al-lahnul jali ni sekiranya berlaku ketika kita membaca rukun qauli. Seperti apa dia tuan-tuan? Rukun qauli, boleh ada beberapa rukun qauli dalam rukun semayang tu. Boleh bagi nombor 1. Antara soalan juru nikah kepada bakal pengantin. Yang pertama ialah takbiratul ihram. Itu rukun qauli yang pertama. Yang kedua, surah al-Fatihah. Kemudian salam, tahiyat, salawat, salam. Semua itu adalah rukun qauli. Sekiranya berlaku kesalahan-kesalahan seperti ciri-ciri yang kita terangkan tadi, salah huruf ataupun salah baris yang tidak bertepatan dengan mana-mana ilmu qiraat, nahwu dan saraf, maka boleh membatalkan solat. Jadi sekarang ni, malam ni kita akan fokus kepada surah al-Fatihah saja. Satu baru rukun qauli. Jadi belajar habis klinik Fatihah ni adalah baru langkah pertama tuan-tuan. Baru langkah pertama nak cek solat sendiri itu sah ke tidak selama ni. Baru langkah pertama, belum pergi kepada rukun yang lain. Manakala al-lahnul khafi, selain daripada itu al-lahnul jali, jika berlaku dalam bacaan Al-Quran bukan daripada surah Fatihah, bukan dalam solat, dalam tilawah Al-Quran setiap hari ni, dekat-dekat Ramadan ni muslimin musliman akan buat program tadarus Al-Quranul Karim. Bila kita bertilawah itu, bila kita bertadarus itu, masa tu kita tengok sekiranya kesalahan itu berlaku dengan sengaja, sama ada alim ataupun jahil, pandai ataupun tidak, lelaki ataupun perempuan, maka berdosa kalau sengaja melakukan kesalahan. Contoh, huruf ha bertukar dengan ha pedas bertukar dengan ha simpul, yang orang Kelantan panggil ha besar, ha kecil. Dia bubuh besar dengan kecil tu kerana dia tak boleh nak bezakan bunyi ha tu, dia bubuh besar kecil. Jadi di Kuala Lumpur ni senang saya nak synchronize, kita ha pedas dengan ha simpul. Sekejap lagi kita akan belajar lebih detail lagi. Al-lahnul khafi, kesalahan yang tersembunyi ataupun kesalahan kecil, sekiranya berlaku dalam bacaan tilawah ataupun berlaku dalam solat, solat itu tidak batal, tetapi sekiranya dilakukan oleh ulama, dilakukan oleh ustaz ataupun ustazah, maka aib hukumnya. Ada ulama menjatuhkan hukum makruh kerana menjatuhkan marwah ataupun menjatuhkan standard, menjatuhkan maqam golongan-golongan ulama yang sepatutnya menjaga bacaan mereka sendiri. Golongan imam satu lagi, golongan imam tak boleh melakukan kesalahan lahnul khafi. Contohnya, jadi imam waladhdallin sepatutnya 6 harakat, mungkin dia kurang
kurang daripada 5 boleh kira lagi, 4 tu pendek sangat lah. 4 macam Imam Masjid Rahimah ni, Masya Allah, waladhdallin, dia memang kenyang sungguh dalam ilmu qiraat. Dalam ilmu qiraat istilah 6 harakat tu dipanggil isba'. Dipanggil apa tuan-tuan? Isba' tu maksud dia 6 harakat. Isba' tu kalau terjemah bahasa Melayu dipanggil kenyang, mat panjang yang kenyang, maksudnya 6 harakat. Okey, jadi di bawah tu tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, ada satu perenggan yang tuan-tuan kena isi di tempat kosong. Saya akan baca, tuan-tuan isi kat situ. 148 tempat kosong yang pertama. 148 kesalahan, 66 daripadanya adalah kesalahan besar. Tuan-tuan dan puan-puan, hasil daripada kajian saya dengan pengantin lelaki dan wali yang nak menikahkan anak dia, saya suruh baca surah Fatihah. Daripada situ saya kumpul 148 jenis kesalahan, 66 daripadanya adalah kesalahan besar. Satu saja tuan-tuan kalau buat kesalahan besar dalam solat ni boleh batal solat. Contohnya tertinggal ba, Bismillahirrahmanirrahim, tertinggal ba, maka solat itu batal. Itu baru satu tuan-tuan. Jadi kita akan go through satu persatu. Hasil rumusan kajian dari 200 orang, isi kat tempat kosong situ 200 orang responden yang terdiri daripada pengantin lelaki dan wali yang akan menikahkan anak perempuannya. Ini adalah hasil kajian tuan-tuan. 1/10 mendapat markah cemerlang. Saya ulang, hanya 1/10 tuan-tuan mendapat markah cemerlang, iaitu A. Itu pun kerana apa tuan-tuan? 1/10 ni adalah ustaz, lepasan Darul Quran, Mahat Tahfiz Mesir dan sebagainya, maka dia dapat A. Manakala hanya 2/10 lulus. 2/10 ni yang tak dapat A, yang lulus dapat B dan C tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan lah, berapa orang yang gagal? Berapa orang? 1/10 dapat A, 2/10 lulus, jadi total semua yang lulus 3/10. Dah masuk? Belum? Di sini azan dulu ke? Sini biasa azan dulu. Pukul berapa masuk? Kalau dah masuk tolong ingatkan saya. Baki daripada yang lulus itu, yang gagal itu adalah 7/10 bersamaan dengan 140 orang. Jumlah yang sebenar ialah 142 orang. Seramai, tuan-tuan isi di situ, seramai 142 orang gagal, bermakna solat mereka itu disyaki tidak sah. Kalaulah dia baca macam tu, macam dia baca masa depan saya tu, memang tak sah lah solat dia. Itu pun tuan-tuan dan puan-puan, Fatihah yang saya suruh baca tu dalam bilik yang tertutup, kita panggil dia private consultation. Setiap pengantin yang nak menikah, seminggu ataupun 2 minggu sekali, saya telefon kat dia. Saya ada 4 soalan saya nak tanya. Saya tak mau tanya banyak. Soalan pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, istighfar. Yang ketiga, selawat. Yang keempat, surah Fatihah. Jadi untuk saya nak tanya ni, saya tak mau tanya sebelum nikah, sebelum akad nikah, saya tak mau tanya. Kerana masa tu dia tengah nervous, tengah gemetar. Jadi saya nak datang 2 minggu sebelum ataupun seminggu sebelum nikah, main jumpa saya dalam bilik yang tertutup, private consultation, setengah jam saja. Yang duduk di Sabah pun saya call tengok dia nak mari ke tidak. Ustaz, saya duduk di Sabah, tak boleh nak datang. Boleh, tak apa, saya akan tanya soalan ni sebelum akad nikah. Okey Ustaz, saya datang. Dia tak mau kena tanya depan khalayak. Maka hasilnya majlis akad nikah
biasanya orang ambil masa setengah jam hingga ke 1 jam. Majlis akad nikah saya 15 minit saja, sebab tak tanya soalan. Dah tanya selesai dah 2 minggu lepas. Tujuan saya bukan nak memalukan dia, bukan nak perangkap dia, adalah tujuan supaya kita nak pastikan bahawa pengantin itu benar-benar kompeten untuk dinikahi secara Islam. Banyak yang datang jumpa saya mengucap 2 kalimah syahadah pun tak boleh, tuan-tuan. Itu belum lagi sebelum akad nikah tu, memang nervous lah, memang tak boleh nak cakap langsung lah. Begitu juga berlaku kepada wali. Bila saya kata saya nak interview, saya nak suruh dia baca surah Fatihah depan saya, tak apa ustaz nikahkan je lah, wakil je lah. Tak jadi, dia tak jadi nak nikahkan sendiri anak dia sebab takut kena baca surah Fatihah. Bukan kita nak suruh dia baca surah Fatihah depan orang, kita nak betulkan je, nak pastikan dia baca betul. Kalau salah kita tegur, kalau tak salah tak apalah. Gitu je. Tetapi apa yang berlaku, dia orang malu dan cuba untuk tak nak belajar. Itu yang sedihnya. Muslimin muslimat rahimakumullah, biasa dalam kelas saya, dalam kelas Mina yang satu hari tu, cara saya nak cek setiap orang ni masih bernyawa ke tidak, setiap orang kena angkat tangan. Cuba angkat tangan. Angkat tangan kanan. Katakan ana. Ada tu. Tapi 2-3 orang depan ni je ada. Cuba sekali lagi angkat tangan, say ana. Jazakumullah khair. Terima kasih. Boleh setakat tu Cuba tengok muka surat sebelah. Itu kesalahan-kesalahan yang saya kumpulkan untuk basmalah sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk basmalah sahaja dah dapat 20 kesalahan besar dan kecil. Malam ini kita akan go through yang besar sahaja. Pukul berapa masuk ni insya ni? Tak ada bunyi. Kesalahan besar yang pertama, apa yang tuan-tuan nak kena buat ialah, siapa yang ada pen sahajalah, yang ada air liur jangan buat kat situ, buat kat lengan. Tak berapa nampak sangat ni kat sini ni. Saya bulatkan dengan warna merah. Kemudian anak panah ni ada anak panah, batu nombor 1, nampak Jadi itulah kerja tuan-tuan dan puan-puan. Siapa yang ada pen boleh tandakan di situ, kerana saya hanya fokus kepada kesalahan besar sahaja. Jadi apa yang tuan-tuan kena buat ialah, bila saya cakap kesalahan besar yang nombor 1, yang pertama, tuan-tuan cari nombor berapa saya sedang sebut, kemudian cari dekat teks Bismillahirrahmanirrahim tu kat mana yang saya sedang fokuskan, bulatkan huruf tu. Contohnya kesalahan nombor 1, tolong bacakan untuk saya kesalahan nombor 1. Huruf ba pada basmalah hilang. Jadi cari huruf ba dekat teks Bismillah tu, tandakan huruf ba, bulatkan macam tu, bulatkan macam tu, kemudian tandakan dia, labelkan dia dengan nombor 1. Itu adalah kerja tuan-tuan. Boleh faham setakat tu? Kalau faham, angkat tangan, say ana. Kesalahan besar yang kedua tuan-tuan, tapi bukan nombor 2. Cari sendiri nombor berapa. Kesalahan yang besar yang seterusnya ialah huruf sin bertukar dengan tha ataupun shin. Nombor berapa tuan-tuan? Tak dengar? Muslimat kuat tu. Nombor 3 tuan-tuan. Jadi tandakan huruf sin, bulatkan, kemudian tandakan dia dengan nombor 3, labelkan dia dengan nombor 3. Kesalahan besar yang seterusnya ialah huruf ra. Huruf ra bertukar dengan ghain. Nombor
Huruf ra bertukar dengan ghain. Nombor 9 tuan-tuan. Ini masalah orang yang pelat ni, tak boleh sebut R. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan go through satu persatu jenis kesalahan yang macam mana jenis macam ni. Kita habiskan dulu kesalahan besar untuk ayat ini ya. Kemudian tertinggal sabdu. Sabdu ra tidak jelas ataupun tiada langsung. Ini pun kesalahan besar juga tuan-tuan. Nombor berapa? Nombor 7. Nombor 7 pun kesalahan besar tuan-tuan. Seterusnya huruf ha. Huruf ha bertukar dengan ha simpul ataupun kha. Nombor berapa? Nombor 11. Tandakan huruf ha. Ada dua huruf ha dalam ayat ini tuan-tuan. Satu pada kalimah Ar-Rahman, satu lagi dalam kalimah Rahim. Dua-dua huruf ha itu tandakan dengan nombor 11. Bertukar dengan ha simpul ataupun kha. Seterusnya nun kasrah tertukar dengan dhammah. Tak dengar sangat. Nombor berapa? 15 tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah. Seterusnya huruf ha tersabdu ataupun mensabdukan huruf ha pada kalimah rahim. Huruf ha itu tak ada sabdu, tetapi dia pergi tambah sendiri sabdu dia. Nombor berapa tuan-tuan? Mensabdukan ha pedas. Nombor berapa? 12. Tetapi fokuskan di situ tuan-tuan, tambahkan situ dalam kurungan, tambahkan pada kalimah rahim. Dia jadi rahim. Jadi kita akan terangkan kenapa dia jadi macam tu. Berapa dah semua kesalahan besar tu tuan-tuan? 8 dah? 7? 8 dah Kemudian kesalahan besar yang seterusnya ialah tidak menutup mulut ketika sebut huruf mim. Nombor 17 tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah. Nombor 17 ini tuan-tuan boleh bubuh dalam kurungan mim ataupun bubuh dalam kurungan bertukar dengan nun. Maknanya tak tutup bibir, maknanya jadi nun lah. Sepatutnya huruf mim tutup mulut, dia tak tutup mulut, dia jadi huruf nun. Salah besar juga sebab bertukar huruf. Kesalahan besar seterusnya yang ke-9, memanjangkan bunyi dengung mim ketika waqaf. Memanjangkan bunyi dengung mim ketika waqaf. Tuan-tuan boleh bubuh dalam kurungan kat situ, gema buatan sendiri. Gema buatan sendiri. Biasanya berlaku di kampung-kampung, surau, tak ada PA system, tak ada amplifier. Nak azan? Azan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah.
على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Kesalahan besar yang ke-9, memanjangkan bunyi dengung mim ketika wakaf. Nombor berapa? Nombor 18, tuan-tuan dan puan-puan. Biasanya kesalahan jenis ini berlaku kepada imam-imam yang semayang tanpa menggunakan, yang solat tanpa menggunakan PA system, tak ada speaker, tak ada mic dan sebagainya. Jadi dia buat sendiri, echo, gema buatan sendiri. Jadi kita bagi contoh satu persatu. Dan kesalahan besar yang terakhir untuk ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah ini, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu melantun bunyi pada huruf mad ketika wakaf. Pada huruf mad ketika wakaf, huruf ya, huruf mad pada wakaf tu huruf ya, bunyi dia melantun. Ada dua jenis melantun di sini, tuan-tuan. Kalau ada pen tu tandakan sikit, iaitu kegeraman, nombor satu. Jenis yang kedua melantun ialah kesemputan. Jenis yang pertama apa dia, tuan-tuan? Geram. Jenis yang kedua semput. Jadi kita bagi contoh. Selesai 10 kesalahan besar untuk ayat pertama surah Al-Fatihah dalam basmalah. Saya bagi contoh yang pertama, kesalahan besar. Tengok depan, semua orang tengok depan. Kesalahan yang pertama ni iaitu tertinggal huruf ba ketika membaca bismillah, berlaku kepada orang yang solat dia baca perlahan. Saya nak tengok dalam masjid ni berapa orang yang solat dia baca perlahan surah Fatihah dia. Angkat tangan, say ana. Tak ada, semua baca kuat-kuat. Saya ulang sekali lagi soalan. Nak cek ada orang ke tidak. Berapa orang dalam masjid ni yang solat dia baca surah Fatihah perlahan? Angkat tangan, say ana. Tak faham lagi soalan tu. Tak apalah, saya permudahkan dia. Setiap orang baca perlahan, termasuk imam. Rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat, dia baca perlahan. Betul? Setiap orang baca perlahan, termasuk imam semayang zuhur, semayang asar. Betul? Jadi berapa orang dalam masjid ni yang memang baca perlahan surah Fatihah dia? Angkat tangan, say ana. Baru faham. Jadi orang yang baca perlahan ini sebenarnya tak selamat daripada melakukan kesalahan yang pertama ini, tertinggal huruf ba, apabila dia dalam keadaan tergesa-gesa. Dia baca perlahan tu satu, yang kedua dia tergesa-gesa. Saya bagi contoh. Bila kita takbiratul ihram, kita baca doa apa? Iftitah.
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai akhir wa ana minal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang dengar huruf ba tadi? Ada huruf ba? Sebenarnya tak ada huruf ba tadi. Dengar betul-betul. Saya ulang sekali lagi. Wa ana minal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang dengar huruf ba tadi? Memang tak ada huruf ba tadi, dia start dengan Bismillah. Bismillah. Bunyi macam ada, kesalahan ni macam kecil, tetapi tertinggal huruf ba adalah kesalahan yang sangat serius. Berapa ramai yang rasa kesalahan ni serius untuk dia? Angkat tangan si Ana. Tengok tu. Ada orang ke tak ni? Sekali lagi, siapa yang rasa surah Fatihah ni serius untuk dia? Angkat tangan si Ana. Surah Fatihah ini tuan-tuan, boleh tak saya nak marah sekejap? Surah Fatihah ini tuan-tuan melibatkan sah ataupun batal solat. Setuju tak dengan saya sekiranya saya katakan solat ini adalah perkara yang pertama akan ditanya pada hari mahsyar nanti? Yang setuju angkat tangan si Ana. Belum dalam kelas lagi. Dalam kelas saya memang saya suka datang kelas saya, insya-Allah. Insya-Allah akan ada manfaat, yang mana manfaat itu sekiranya tuan-tuan sampaikan kepada ramai orang di luar sana, ramai orang yang akan dapat manfaat daripada tuan-tuan. Khairun nas anfa'uhumun nas. Berapa ramai yang suka, berapa ramai orang dalam dewan ni, dalam masjid ni yang suka jadi manusia yang memanfaatkan ramai manusia? Angkat tangan si Ana. Jazakumullah khair. Okey, ada 3 jenis kesalahan. Seterusnya muka surat nombor 3. Ada 3 jenis kesalahan. Oh belum, kita belum habis lagi preview bagi contoh kesalahan besar tadi. Itu baru nombor 1. Nombor 2, huruf sin bertukar dengan ta ataupun shin bagi orang yang pelat juga, ataupun orang Kelantan panggil telo. Dia tak boleh nak sebut huruf S. Bila saya sebut saya suka susu, cuba ulang tuan-tuan. Okey, setiap orang yang kuatkan suara dia bagi saya dengar sampai ke depan ni, kalau dia tak boleh sebut huruf sin, lepas insya' jumpa dengan saya betulkan huruf sin dia. Sebenarnya bukan kedudukan gigi memainkan peranan, tetapi kedudukan lidah. Kedudukan apa tuan-tuan? Jadi masalah orang lidah pendek ataupun panjang sebenarnya tak timbul di sini. Orang yang tak boleh sebut huruf sin, dia kata lidah dia pendek. Sebenarnya tuan-tuan dan perempuan, nak sebut huruf sa lebih-lebih lagi lidah kena panjang. Maknanya huruf sin ni lidah dia memang duduk belakang gigi. Dia bagi alasan lidah pendek, jadi tak kena. Sa lidah keluar daripada gigi. Dia kata lidah pendek, tapi boleh sebut huruf sa. Nak sebut huruf sa, ni yang ada 3 titik ni kat bawah ni, nak sebut huruf sa ni lidah panjang tapi dia kata lidah pendek. Yang sebenarnya dia tak betul letak lidah, sebab tu tak jadi huruf sin. Okey, cara dia yang sebenarnya ialah mengacip gigi atas dan gigi bawah, berlaga betul-betul macam nak berus gigi. Cuba buat sekarang, laga gigi dulu. Cuba S. Cuba sekali lagi S. Ada beberapa orang sebelah sini saya dengar sin dia agak bocor. Bocor bukan kerana gigi, bocor kerana salah letak lidah. Kerana saya pernah jumpa seorang guru saya yang tak ada gigi, dia pakai gigi palsu. Tapi ada sekali tu orang dia terlupa nak pakai gigi palsu, memang langsung tak ada gigi ni, tetapi dia tetap menyebut huruf sin dengan jelas. Masa tu barulah saya faham, sin gigi bukan main peranan, tetapi kedudukan lidah yang memainkan peranan sebenarnya. Sebab tu penting kena ada guru, dia boleh tolong tonyoh lidah tu bagi duduk tempat betul. Berapa ramai faham ni? Angkat tangan saya, Ana.
Ramai yang tak faham. 7 Jun jumpa saya bagi faham betul-betul pagi sampai petang. Yang seterusnya ialah huruf ra bertukar dengan ghain. Sama juga kes dia, orang yang pelat bukan tak boleh sebut huruf ra kerana dia tak pernah belajar, walaupun umur 60 tahun sekalipun. Orang kata roti, dia pergi sebut roti. Terutamanya orang Sarawak dengan satu lagi orang Terengganu yang suka huruf R dia jadi ra. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya bukan tak boleh sebut R, tetapi saya akan tanya dia kata tak boleh sebut R. Saya akan tanya dia, lidah ada ke tidak? Lidah ada. Masalah dia bukan tak boleh sebut R, masalah dia adalah tak pandai nak menggetarkan lidah. Ada satu tips yang boleh senang nak meringankan lidah dia sebut R. Berapa ramai nak belajar tips ni? Angkat tangan saya, Ana. Siapa yang ahli family dia ada masalah ni, tak boleh sebut huruf R, terutamanya kanak-kanak umur 4 tahun kan, kadang-kadang lambat sikit nak jelas satu baru boleh sebut R. Okey, tips dia ialah tuan-tuan ambil daun kelapa. Siapa yang tak kenal daun kelapa turun tangan. Yang tak kenal daun kelapa turun tangan. Nak cek ada orang ke tidak. Daun kelapa tuan-tuan, ambil yang bahagian tua sikit, yang warna hijau tua tu, yang lebih dekat dengan tandan dia tu, potong satu daripada pangkal tandan dia tu, potong satu. Kita yang tengah-tengah tu ada apa tuan-tuan? Kita boleh buat bilah, boleh buat lidi. Jadi katakanlah tangan saya ni mewakili kelopak dia, yang di tengah ni ada apa tuan-tuan? Ada lidi. Jadi tuan-tuan lipat dua. Lipat berapa? Okey. Bahagian yang keras ni, bahagian yang tua ni, yang hujung ni lembut ke keras? Yang hujung ni lembut boleh potong. Ambil yang keras sahaja. Okey, sekali lagi. Daun kelapa dilipat dua. Gigi duduk di mana? Duduk di tengah-tengah. Yang atas ni tajam, betul? Yang atas ni tajam tuan-tuan. Kemudian yang tajam ini suruh budak tu jelir lidah. Suruh budak tu jelir lidah pagi-pagi sebelum gosok gigi. Pagi-pagi sebelum gosok gigi, jelir lidah, kikiskan keladak yang ada di atas lidah tu. Okey, syarat dia jangan buat macam ni. Berapa ramai yang faham? Angkat tangan saya, Ana. Kalau buat macam ni jadi macam mana? Habis putus lidah anak dia. Hati-hati. Bengkokkan bentuk U, masukkan dalam mulut, bagi dia jelir lidah betul-betul, yang kat hujung tu kena kikih keluar. InsyaAllah ada zat sikit sedikit dalam daun kelapa itu, InsyaAllah selain daripada kita buang kotoran keladak itu, akan mempermudahkan dia sebut huruf ra. Berapa ramai rasa tips ni berguna untuk family dia? Angkat tangan saya, Ana. Jazakumullah khair. Seterusnya, kesalahan besar yang seterusnya ialah huruf ra tertinggal sabdu. Huruf ra tertinggal sabdu ni tuan-tuan dan perempuan, kalau ada whiteboard saya boleh terangkan sekarang. Sebenarnya sebagai kesimpulan, huruf ra ini, huruf sabdu ini, huruf yang bersabdu asalnya adalah 2 huruf. Huruf yang bersabdu asalnya berapa huruf tuan-tuan? 2 huruf. Sekiranya tertinggal sabdu, seumpama meninggalkan satu huruf. Adakah tuan-tuan rasa meninggalkan satu huruf adalah kesalahan yang kecil? Turun tangan. Siapa yang rasa meninggalkan satu huruf kesalahan kecil, turun tangan. Jazakumullah khair. Meninggalkan satu huruf adalah kesalahan besar. Kita belajar mula-mula tadi al-lahnul apa? Al-lahnul jali, kesalahan besar ya, boleh membatalkan solat. Maknanya meninggalkan sabdu ataupun tertambah sabdu, dua-dua itu adalah kesalahan besar. Tertinggal sabdu seumpama meninggalkan satu huruf, tertambah sabdu seumpama menambah satu huruf. Itu adalah kesalahan yang serius. Huruf ha, ini kesalahan besar nombor berapa ni tuan-tuan?
Kesalahan besar nombor berapa? Huruf ha pedas bertukar dengan ha simpul ataupun kha. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok depan. Kebanyakan orang pantai timur, kesalahan ini dilakukan oleh kebanyakan orang pantai timur. Nak tengok orang pantai timur di sini ada berapa orang? Angkat tangan tengok. Tak ramai ya? Tak ramai orang pantai timur. Jadi orang bahagian tengah pun tidak terkecuali daripada melakukan kesalahan ini. Sebab kajian saya ini berlaku di Gombak situ je. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, kerana tak ada huruf ha dalam bahasa Rumi kita. Dalam huruf Rumi tak ada huruf ha, dia ada satu je huruf H. Sebab tu orang kampung dia nak bezakan huruf ha ini, ha pedas dengan ha simpul tu dibezakan dengan ha besar dengan ha kecil. Sebenarnya bunyi dia tidak sama, makhraj dia sangat berbeza, tapi dia dekat-dekat. Cuba kita try tengok huruf ha. Cuba tips nak sebut huruf supaya dia keluar betul-betul pedas, kena nganga mulut, barulah angin yang keluar itu lebih banyak keluar ke depan. Sekiranya mulut tuan-tuan tak buka betul-betul, terkepit, dia jumlah angin lebih banyak turun ke dada, dia akan bertukar jadi huruf ha kat situ tak bersimpul sangat tak? Bulat je. Ha simpul sebenarnya, tapi ha simpul ke dengan ha bulat sama je bunyi dia. Tapi sekiranya angin tu lebih banyak turun ke bawah, dia akan jadi huruf ha simpul sebab makhraj dia duduk di pangkal halqum. Di tengah halqum huruf ha. Cuba kena nganga mulut. Saya tak nampak pun tuan-tuan nganga mulut sekarang ni. Sekali lagi nganga. Roh ha hi hu. Ada beberapa orang dalam kalangan tuan-tuan yang bunyikan suara tadi, saya dapat trace dia ada bertukar dengan huruf kha, yang mana kesalahan ini lebih serius. Huruf ha dengan ha dekat-dekat, tetapi huruf ha dengan kha pun dekat-dekat. Di makhraj dia dekat-dekat, tetapi dia lebih atas. Jadi ini sangat penting tuan-tuan dan puan-puan. Bertemu dengan guru akan pastikan bacaan tuan-tuan dan puan-puan betul dan tepat. Berapa ramai rasa berguru itu sangat penting dalam hidup dia. Angkat tangan saya ana. Kesalahan yang seterusnya ialah huruf nun. Huruf nun bertukar dengan nun kasrah bertukar dengan apa? Dhammah. Nun kasrah, nun baris bawah bertukar dengan baris depan. Ar-Rahmanur Rahim. Asalnya dia memang nak Nir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi oleh kerana ra itu tebal, dia belajar dengan guru dia, ra itu kena muncung mulut, tetapi dia termuncung bibir dia sekali dengan ni, maka tak bunyi ni dah, dia menjadi nu, tak jadi ni. Jadi ini adalah kesalahan besar. Kalau jadi ne boleh tahan lagi. Ne, kita tengok nombor 14 tu, nun kasrah tenggelam di dalam ketebalan ra. Itu adalah kesalahan kecil nombor 14 tu, bunyi Nir-Rahim. Tapi kalau dah jadi Nur-Rahim, maka kesalahan itu dah jadi nombor 15. Kesalahan itu adalah kesalahan besar. Kerana apa kesalahan ini kesalahan besar tuan-tuan? Sebab bertukar baris, yang mana bertukar baris itu adalah salah satu ciri al-lahnul jali. Berapa ramai faham? Angkat tangan si ana. Seterusnya ialah huruf ha tersabdu, nombor 12. Huruf ha tersabdu. Oleh kerana guru pesan, tengok sini, ramai-ramai tengok sini. Huruf ha, guru pesan jangan bertukar dengan huruf ha bulat ataupun ha simpul. Macam kat depan ni, huruf ha jangan bertukar dengan ha simpul, tetapi oleh kerana dia nak jaga huruf ha di sini baris bawah lebih sukar untuk disebut, maka dia bertukar dengan, dia tertambah sabdu. Sebab dia nak jaga jangan jadi ha simpul ni, dia nak jaga bagus dah,
tetapi telajak jaga, tertambah sabdu. Bunyi dia Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Banyak sangat saya dengar, minta maaf saya sebut, dalam kalangan ustaz yang mengajar ceramah kuliah maghrib, kuliah subuh, dia baca doa kan, Bismillahirrahmanirrahim, Nirrahim. Kalau dia baca dalam solat macam tu, na'udzubillah min zalik, solat itu apa? Batal. Jadi tak boleh tambah sabdu. Seperti yang saya terangkan tadi, meninggalkan sabdu ataupun tertambah sabdu, kesalahan besar tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Seterusnya kesalahan yang nombor 8, iaitu apa? Huruf mim tak tutup mulut. Bismillah, tengok sini. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya berlaku kepada orang yang baca tak cukup nafas, dia tergesa-gesa nak ambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Dia tergesa-gesa nak ambil nafas. Di antara ayat dengan ayat itu, dia tak sempat nak tutup rapat bibir dia, jadi nun. Ini adalah juga kesalahan besar tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Seterusnya ialah bunyi dengung ataupun eko buatan sendiri tuan-tuan. Banyak berlaku dalam kalangan imam yang di kampung-kampung. Suara dia sedap, tapi dia nak tambah sedapkan lagi suara dia, dia bubuh efek sikit bunyi kat ujung dia. Saya bagi contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bunyi macam sedap, bunyi macam gema tuan-tuan. Gema itulah gema buatan sendiri, yang mana memberi maksud mim ataupun nun itu bersabdu. Kesalahannya ialah menambah sabdu. Menambah sabdu sama dengan apa tuan-tuan? Menambah sabdu seperti menambah huruf. Menambah huruf adalah kesalahan besar. Sama kalau kita baca ayat فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ. Sebab nun di hujung itu bersabdu. وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nun itu bersabdu tuan-tuan. Sebab tu kita kena bunyi lama. وَلَا جَانٌّ. Memang betul dah kena panjang ke situ. Tetapi kalau berlaku dalam surah Fatihah, di hujung-hujung itu ada mim dan nun, kalau bunyi panjang lama-lama, maknanya seumpama menambah sabdu. Ini adalah kesalahan yang nampak kecil, tetapi adalah kesalahan besar sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Berapa ramai faham angkat tangan say ana. Yang terakhir untuk Bismillahirrahmanirrahim ini tuan-tuan dan puan-puan, melantun bunyi kegeraman ataupun kesemputan. Ada dua jenis bunyi melantun apabila kita wakaf pada huruf ya mad ini. Siapa nak tahu geram dan semput itu? Angkat tangan say ana. Geram ni bunyi dia, tengok, betul-betul tengok saya. Semua orang mata tengok saya. Cuba cakap orang sebelah, tengok ustaz. Cakap orang sebelah, tengok ustaz. Ada duk main telefon pula. Okey, kegeraman, betul-betul tengok ni muka saya ni, macam mana geram dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia geram. Yang bagusnya dia nak menjaga makhraj. Dia baru belajar dengan guru, dia nak jaga makhraj dan sifat huruf, tetapi dia terlajak jaga ataupun tak habis berguru, ataupun dia hanya berguru dari jarak jauh guna TV, media massa dan sebagainya. Maka dia tak tahu yang dia buat geram itu adalah satu kesalahan.
Sebab apa? Bila dia yam itu, huruf ya itu asalnya mati, jadi fathah, jadi yam. Berapa ramai faham kesalahan jenis ini? Angkat tangan si ana. Geram. Yang kedua, jenis yang kedua, melantun itu adalah orang yang semput. Siapa yang rasa nafas dia pendek? Angkat tangan. Okey, berhati-hati, dengar betul-betul. Dia buat ke tidak kesalahan ni? Dia berlaku macam ni. Dia tekan suara dia dan nafas dia tak cukup panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada meh kat ujung itu. Dalam qiraat yang lain ada beberapa jenis qiraat yang ada tambah bunyi ha di hujung, tetapi bukan semua tempat. Ada beberapa tempat saja dalam Al-Quran yang jenis itu, qiraat Ya'qub. Tetapi dalam qiraat kita Hafs an Asim Tariq Asy-Syatibiyah tak ada bacaan ada bunyi ha di hujung. Jadi kena kawal betul-betul pernafasan. Dia mesti solid betul-betul berhenti di hujung. Mim satu sahaja, jangan lama bunyi dia, dan tiada nafas yang lebih, tak ada melantun, tak ada geram. Berapa ramai faham? Angkat tangan si anak. Berapa orang yang nak belajar baca bismillah dengan betul malam ini? Angkat tangan si anak. Ramai-ramai ikut saya akan baca sampai habis bismillahirrahmanirrahim dengan menjaga daripada melakukan 10 kesalahan besar yang kita belajar tadi. Dan tuan-tuan ramai-ramai ikut saya. Tengok saya dulu, setiap orang mata dia tengok saya. Kalau boleh tengok mulut guru. Yang duduk belakang tu wallahu alam, dia boleh nampak ke tidak mulut saya. Penting sangat talaqi dan musyafahah. Berguru itu pengambilan dari mulut ke mulut itu, anak murid mesti kena tengok mulut guru. Saya baca, kemudian tuan-tuan kuatkan suara, jangan malu untuk melakukan kesalahan. Jika kesalahan itu sampai ke telinga saya sebentar lagi, saya akan tegur direct supaya kesalahan dia betul. Ramai boleh belajar malam ni. Bagus? Bagus tak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh nampak mulut saya situ Bismillahirrahmanirrahim. Ikut saya. 1, 2, 3. Sekali lagi, betul-betul tengok mulut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada yang melakukan kesalahan, tertinggal huruf ba. Ikut tempo saya. 1, 2, 3, 4. Nanti tuan-tuan, nanti. Bila saya bilang 1, 2, 3, 4, nombor berapa nak baca? Nombor 5 baca. Ini adalah tempo tuan-tuan. Tartil ialah mengikut tempo. 1, 2, 3, 4. Bismillah. Ikut tempo macam tu. Boleh tuan-tuan? Okey, 1, 2, 3, 4. Ramai juga yang melakukan kesalahan kecil, tapi kita tak sempat nak cover semua malam ni insya-Allah. Dan 3 kesalahan besar yang boleh membatalkan akidah saya akan share malam ini. Saya rasa ini sangat penting. Kalau saya tak share, tuan-tuan balik, kalau paling kurang hafal yang 3 ini, balik sampaikan kepada ahli keluarga masing-masing. Berapa ramai yang rasa nak sampaikan ilmu ni kepada ahli keluarga dia? Angkat tangan saya ana. Yang pertama ialah alhamdu. Yang pertama ialah apa? Alhamdu, huruf ha bertukar dengan, tengok skrin, huruf ha bertukar dengan ha simpul. Tak keluar skrin pula. Huruf ha bertukar dengan ha simpul bukan setakat menukarkan huruf saja-saja, bahkan menukar makna. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdu dengan huruf ha pedas, apakah maksud dia? Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Betul? Berapa ramai faham? Angkat tangan saya ana. Alhamdu maksud dia segala puji.
ataupun alhamdu maksud dia puji. Sekiranya huruf ha pedas bertukar dengan huruf ha pedas ini bertukar dengan ha simpul, ha pedas bertukar dengan ha simpul, maka berubah makna menjadi celaka. Berapa ramai rasa kesalahan ini sangat serius untuk dia? Katakan si Ana, bunyi dia dekat-dekat sahaja, bunyi dia dekat-dekat ha dengan ha, tetapi bertukar maksud yang boleh membatalkan akidah. Batal ataupun tidak akidah boleh pergi tanya guru fiqh pula. Sama ada dengan niat ataupun dengan tak niat, tak sengaja, tak belajar dan sebagainya, yang tu kena bincang lain. Tetapi dari segi ilmu tajwid, sekiranya berlaku pertukaran huruf ha dan huruf ha dalam kalimah ini bertukar makna, asalnya puji jadi celaka. Segala celaka bagi Allah. Dia baca begitu hari-hari daripada kecil, tak pernah orang tegur, ataupun orang tegur tak pernah diperbetulkan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita baca betul-betul. Ramai-ramai buka mulut ketika sebut huruf ha. Ikut saya. Alhamdu. Nganga mulut. Alhamdu. Seterusnya, kesalahan besar yang seterusnya boleh yang membatalkan akidah ialah iyyaka tertinggal sabdu. Iyyaka tertinggal sabdu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada berapa iyyaka dalam ayat ini? Ada berapa? Ada dua tempat terlibat. Iyyaka na'budu, apa maksud dia tuan-tuan? Kepada engkaulah na'budu kami sembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkaulah kami minta pertolongan. Berapa ramai faham terjemahannya? Katakan si Ana. Na'budu, iyyaka na'budu, kepada engkaulah. Siapa tu engkau tu? Allah. Kepada engkaulah, kepada Allah lah kami sembah, dan kepada Allah kami minta pertolongan. Sekiranya tertinggal sabdu, sekiranya terbuang sabdu, dia menjadi lafaz tasniyah, isim tasniyah, merujuk kepada dua objek. Dalam syair Arab, dua objek itu merujuk kepada matahari dan bulan. Sekiranya tuan-tuan tertinggal sabdu, bunyi dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jadi terjemahan dia berubah, kepada matahari dan bulanlah kami sembah, kepada matahari dan bulanlah kami minta pertolongan. Berapa ramai dalam masjid ni rasa kesalahan ini sangat serius? Angkat tangan si Ana. Jadi kena ada sabdu, betul-betul tekan, kena betul-betul bagi masa untuk dia, bagi ada sabdu. Iyyaka, ramai-ramai ikut saya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti kena ikut tempo. 1, 2, 3, 4. Okay. Seterusnya ialah na'budu dalam ayat yang sama. Sekiranya dia akan menjadi kesalahan itu kesalahan besar sekiranya berlaku tertambah berubah tempat duduk pula dah. Tertambah apa tuan-tuan? Tertambah waw. Waw itu adalah waw jamak. Yang jamaknya di sini, yang jamak itu maksudnya plural. Plural lawan dia singular. Jamak lawan dia mufrad. Sekiranya tertambah waw, du tu terlajak panjang. Tadi kita belajar lahnul khafi, yang panjang 2 harakat terlajak panjang jadi 5 harakat, itu adalah kesalahan kecil. Tetapi yang pendek jadi panjang 2 harakat ataupun lebih, itu adalah kesalahan besar, kerana seumpama menambah waw. Na'budu ataupun na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ramai sangat yang buat kesalahan ini tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat rahimakumullah. Ini adalah kesalahan besar. Kerana apa? Kami sembah, na'budu kami yang jamak, kami itu yang plural.
Tetapi yang disembah ialah singular ke plural? Yang disembah singular, jadi dia kena mufrad, dia kena single, so tak ada waw. Kalau ada waw, dia akan jadi plural. Itu kesalahan yang serius. Berapa ramai faham 3 jenis kesalahan ini yang boleh membatalkan akidah ini? Angkat tangan saya ana. Berapa ramai yang berazam, bertekad, berniat untuk sampaikan ilmu ini kepada ahli keluarga dia, masyarakat dan kawan-kawan? Angkat tangan saya ana. Cukup itu tak? Dalam klinik Fatihah itu juga insya-Allah saya akan share dengan tuan-tuan dan puan-puan bagaimana untuk menggunakan surah Al-Fatihah ini sebagai defense, self defense, pertahanan, dan menggunakan surah Fatihah itu juga untuk attack. Dan saya akan banyak bincang tentang penyakit ain, perkara yang berkaitan dengan jin dan sihir. Berapa ramai pernah dengar penyakit ain? Angkat tangan. Penyakit ain. Siapa pernah dengar penyakit ain? Penyakit ain. Penyakit ain ini tuan-tuan, dia seperti macam sihir, tetapi dia bukan sihir. Tetapi dengan surah Al-Fatihah, dengan kita defense kita sendiri, kita boleh jaga diri kita daripada kena penyakit ain. Sebagai contoh, penyakit ain ini yang mungkin biasa berlaku dalam diri tuan-tuan ataupun dalam ahli keluarga tuan-tuan. Biasa kita dengar tak, ada seorang budak tu, pelajar, dia belajar sangat bijak, matematik dia sentiasa skor A, dia sangat genius, dia sambung belajar luar negara, tiba-tiba akhir hayat dia adalah sebagai pelacur. Siapa pernah dengar kisah ni? Angkat tangan si anak. Semua orang heran, kenapa budak ni pilih karier dia jadi pelacur sedangkan dia ni budak bijak? Punca dia adalah tuan-tuan, penyakit ain yang berasal daripada pandangan mata orang yang suka tengok dia dan puji dia, sedangkan puji-pujian itu adalah pakaian Allah. Tidak layak makhluk memuji sesama makhluk. Kalau nak puji, sebutlah apa? Masya Allah. Cuba ulang. Jadi kalau kita puji kawan kita, puji orang tanpa menyebut Masya Allah, Allah marah. Allah akan cabut ataupun beri sejenis penyakit kepada orang yang dipuji itu, dipanggil penyakit ain. Jadi dengan surah Fatihah, dalam klinik Fatihah 7 Jun nanti, berapa Jun tuan-tuan? 7 Jun hari Ahad pukul 9 pagi. Pukul 9 pagi sampai asar, insya-Allah saya akan kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan di masjid ini. Di masjid ini datang awal, insya-Allah sijil akan disediakan. Makan wallahu alam pihak masjid sedia ke tidak. Tetapi kalau tak ada makan pun, janganlah datang kerana nak makan, datanglah kerana nak belajar ilmu ini. Yang saya nasihatkan tuan-tuan, jangan datang. Saya nasihatkan tuan-tuan, jangan datang klinik Fatihah 7 Jun ini kalau tuan-tuan tak serius tentang kehidupan tuan-tuan di akhirat nanti. Berapa ramai dalam masjid ini yang serius kehidupan di akhirat nanti? Angkat tangan si anak. Jumpa saya dalam klinik Fatihah 7 Jun 9 pagi 5 petang di Masjid Rahimah Greenwood. Datang lebih awal supaya kita akan belajar dengan lebih iltizam, lebih ihtimam. Mudah-mudahan ini menjadi satu langkah usaha ikhtiar kita ke arah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arhamna bil Qur'anil 'azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Siapa yang berminat nak daftar